billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Summa amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera serta selamat Hari Raya Idul Fitri. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat. Mudah-mudahan insya-Allah kita sentiasa menjadi seorang hamba yang bertakwa dan bersyukur kepadanya, dan juga mudah-mudahan juga insya-Allah kita sentiasa menjadi seorang hamba yang sentiasa bersabar dengan segala ujian Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada hari ini kalau nak ikut kiraan bacaan COVID, hari ini dah naik 7,000 lebih. Mudah-mudahan insya-Allah pelajar-pelajar saya, kaum keluarganya dan semua muslim-muslimat insya-Allah diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Okey, insya-Allah pada malam ini sesi yang ke-7 untuk kelas Fardhu Ain Muallaf bulan Mei 2021. InsyaAllah pada malam besok sesi yang terakhir untuk bulan Mei, yang mana tadi kami guru-guru pembimbing Asnaf Muallaf JIPAM dimaklumkan bahawa bermula bulan Jun, sesi KFAM akan berakhir setiap 20 hari bulan, setiap bulan. Jadi maknanya satu kelas 1 hingga 20 hari bulan. So kita akan jadual fix sikit, akan tapi pro dia 21 hari bulan ke atas kita akan relax, tak terkejar dan sebagainya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan segala usaha kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Minta maaf banyak-banyak lambat bermula pada malam ini, insya-Allah tak ganggu konsentrasi kalian semua insya-Allah. Okey, pada malam ini insya-Allah kita akan baca buku fiqh tahap pertama, yang mana kalau sebelum ini membicarakan berkenaan dengan wuduk, pada hari ini iaitu kalau baru ini wuduk, pada hari ini iaitu kita masuk kepada solat. Bukan solat, tayamum. Allah, tayamum, lupa bawa debu pula. Okey. Lupa bawa debu tapi tak apa. Nanti ada sesi lepas ni, mungkinlah bila-bila kita akan buat praktikal tayamum. Untuk ini kita bentangkan tayamum secara teori sahajalah insya-Allah. Okey, dan kemudiannya insya-Allah pembukaan ibadah kita masuk kepada perkara rukun, ataupun kita tunggu baca dulu. Yang ni pada malam ini kita borak-borak berkenaan dengan tayamum. Banyak isu berkenaan tayamum ini. Isu pertama contohnya apa yang berlaku dengan flight MAS, yang mana flight MAS yang bukan yang hilang tu, yang kena tembak tu, yang meletup. Okey, kemudiannya jenazah yang terbakar, kemudiannya jenazah COVID-19, dan juga macam-macam lagi lah berkenaan dengan tayamum. InsyaAllah kita buat hashtag kita berkenaan ibadah hari ini itu berkenaan tayamum. InsyaAllah kita cubalah untuk kata apa, tambah ilmu pengetahuan insyaAllah. Okey, kita akan mulakan insyaAllah kelas Fardhu Ain kita bermula 8.20 tadi. InsyaAllah kita akan berhenti 9.20. Jadi marilah sama-sama kita buka kelas Fardhu Ain Muallaf kita pada malam ini dengan mohon hidayah Allah, mohon hidayah dan juga taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca surah Fatihah, kemudian yang kita sambut seperti biasa at-tahiyyat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. Buku fiqh berkenaan dengan hikmah berwuduk. Kita dah baca hikmah berwuduk. Memulakan bab kita pada hari ini iaitu berkenaan dengan apakah erti tayamum, soalan yang ke-7 muka surat yang ke-97. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah erti tayamum? Tayamum bermaksud menyapu debu tanah ke muka dan juga kedua belah tangan dengan syarat-syarat yang tertentu. Okey, kat mana sumber dia, sumber hukum dia adalah daripada contohnya surah Al-Maidah yang kita baca berkenaan wuduk sebelum ini, iaitu surah Al-Maidah, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Dan jika kamu sakit, tidak boleh kena air ataupun bermusafir, atau salah seorang daripada kamu datang dari tempat buang air, atau kamu menyentuh wanita sedangkan kamu tidak memperoleh air untuk berwuduk atau mandi, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah debu yang bersih. Maka sapulah muka kamu dan kedua-dua belah tangan kamu dengan tanah debu itu. Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan, kepayahan, tetapi dia hendak menyucikan kamu dan hendak menyempurnakan nikmatnya Islam kepada kamu. Semoga kamu bersyukur. Okay. Surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Okay. Okey, itulah dalam bab mula-mulanya tayamum. Okey. Tayamum dia bukan pengganti wuduk. Tayamum tetap tayamum, wuduk tetap wuduk. Akan tetapi ada masa wuduk boleh digantikan dengan tayamum. Tapi tayamum tak boleh menggantikan wuduk. Macam ni? Ada masa wuduk boleh ganti tayamum. Okey. Tapi tak ada masa wuduk boleh tayamum boleh ganti wuduk, tak ada masa wuduk boleh ganti tayamum. Maknanya yang utama adalah wuduk. Tayamum sekiranya tak boleh, barulah boleh tayamum. Jika kita tak boleh wuduk, ada tayamum. Maknanya bukan sentiasa kita kena bertayamum walaupun kita hidup di padang pasir sekalipun. Okey. Cuma bila berlaku pertembungan, contohnya kita berada di padang pasir, tak ada air langsung, kecuali ada air untuk satu air mineral tu je, sebotol tu je. Okey. Masa tu kita akan bertembung dengan 3 perkara. Okey. Perkara pertama berwuduk, perkara kedua adalah untuk istinja, perkara ketiga untuk minum. Maka bagaimana nak tentukan? Okey. Maka diambil sebagai yang minum dulu, sebab yang minum itu lagi utama. Minum tak boleh ganti dengan pasir. Minum tak boleh ganti dengan debu tanah. Minum tak boleh ganti dengan daun ataupun batu. Minum tetap kena minum dengan air. Okay. Manakala istinja kalau kita boleh bersuci dengan menggunakan batu ataupun kayu, kulit pokok ataupun tisu dan sebagainya. Manakala wuduk boleh kita tukar, boleh kita ganti dengan tayamum. Itulah bezanya orang yang berilmu dengan tak ada ilmu. Okey. Bila dah berwuduk guna air, maka pakat-pakat alapak dahaga macam mana nak hidup sebagainya. Islam ni keluarlah ayat Islam ni payah. Islam ni memayahkan dan sebagainya. Sedangkan kita dah baca tadi ayat tadi,
Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan ataupun kepayahan. Itu sahaja. Okay? Maknanya kita ni mudah, Islam ini mudah, tapi yang kita mudahkan pula. Mentang-mentang macam tu tak sembahyang terus lah sebab wuduk tak ada. Jadi tak payah sembahyang. Bukan, kena ambil wuduk mungkin menggunakan tayamum. Itu cara dia. Okay? Maknanya istilah sekarang ni adalah kalau tayamum ini untuk ganti solat untuk berwuduk. Tayamum ganti wuduk untuk bersolat. Okay? Nak katanya adalah nak tak nak, by hook or by crook, ataupun masalah kata la buddha, pasti tidak pasti kamu memang kena solat macam mana sekalipun dan kamu kena ada wuduk ataupun tayamum semasa bersolat. Itu sebenarnya. Okay? Apakah rukun tayamum? Rukun tayamum ada 3 sahaja. 3 sahaja rukun tayamum, bermula dengan niat, kemudiannya adalah menyapu muka ataupun wajah, yang ketiganya menyapu kedua belah tangan hingga ke siku, kiri, kanan dan kiri. Itu. Berbeza dengan wuduk. Wuduk 2 kering 4 basah. Akan tetapi tayamum 3 kering. Dan tayamum tak ada tertib. Okey, tayamum mestilah tapi tak ada tertib pun sekalipun, dia memang itu sahaja. Niat, basuh sapu debu ke muka, kemudiannya sapu debu ke tangan hingga ke siku. Okey. Okey. Seterusnya adalah bagaimanakah cara tayamum? Soalan yang ke-9. Soalan yang ke-9. Okey. Cara menyempurnakan tayamum menurut syarak ialah yang pertamanya adalah kita yang penting berniatlah. Okey. Berniat, kemudiannya debu. Okey, debu tu macam mana? Okey, dalam buku ni cerita tak? Debu dalam buku ni tak cerita debu tu dari mana. Okey. Debu itu daripada mana? Debu daripada tanah. Okey. Mungkin debu dari pasir pun boleh jugalah debu. Debu tu bukan pasir ni, bukan, tapi yang kecil-kecil tu. Okey. Okey, kemudiannya debu itu tidak ada najis. Contohnya najis tai kucing ke dan sebagainya. Okey, kemudiannya debu itu tidak pernah digunakan ataupun orang panggil debu mutlak. Tapi tak orang panggil lah debu mutlak. Air itu air mutlak je lah yang digunakan. Debu mutlak tak ada. Okey, maknanya debu tak pernah digunakan. Okey, macam mana? Okey, bila dah berniat, saja aku bertayamum kerana Allah Ta'ala. Okey, debu itu, okey, gambar. Okey, contohnya abaikan gambar dia kan. Okey, ni dulang dia. Okey, ni dulang debu. Okey, letak debu atas ni. Okey, letak debu, tabur debu ataupun kalau kita yang ada macam bedak tu, letak ni. Okey, ingat debu itu bukan bedak, bedak tak digantikan. Cuma kalau maiz ada debu taharah. Dia macam bekas bedak, botol bedak, tapi dia bukan bedak. Jangan sekali pakai tu lepas tu letak kat badan, habislah badan. Tak selesa. Okay, sebab dia pasir ataupun tanah. Okay, lepas tu, okay, maknanya kita sekarang ni akan buat 2 bekas. Okay, 2 bekas, 2 dulang. Okay, 2 bekas. Sebab apa 2 bekas? 1 untuk wajah, 2 untuk tangan. Okay. Untuk tangan ni pun ada orang buat 3 bekas. Sebab dia kata 1 tangan kiri, 1 tangan kanan. Okay. Cuma untuk biasa, logik biasa orang buat adalah 2 bekas saja. 1 untuk muka, 1 untuk tangan. Dan juga kalau yang power, satu saja iaitu sebekas itu untuk tangan, sebekas itu untuk muka. Okey. Kemudiannya untuk muka. Kalau untuk muka dia sebekas je. So, kalau guna kita buat yang setalam tu satu je. Okey. Tekap. Maknanya tangan kita dibersihkan. Okey. Tekap. Okey, tekap macam ni. Tekap macam ni. Okey, tekap macam ni. Lepas tu sunat untuk kita hilangkan dulu tanah-tanah tu. Buat macam ni. Macam ni, so tanah yang keras, yang fizikal tu jatuh. Okay. Jadi yang ada debu saja. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Saya aku bertanya kepada Allah Ta'ala. Okay. Buka spek tu. Kalau spek, buka spek tu. Okay. Dekat macam ni. Letak tengah dulu. Kemudian ni macam tu. Sekali. Mulut dah buka lah. Kalau masuk ni. Okay. Macam ni lah. Letaknya ni. Okay. Tangan jari tu bergerak. Gerak-gerak macam tu lah. Okay. Kata. Bertayamum cukup sekali je. Tak perlu sampai 3 kali.
Kecuali kalau banyak bekalan lah. Okey. Sekali cukup. Okey, maknanya kata. Okey. Selesai. Okey. Yang kat tangan itu sudah pun dinamakan debu yang telah digunakan, debu mustakmal. So kena bersihkan. Okey. Itu untuk ke. Mudah sahaja. Okey, kalau untuk tangan pula macam mana? Okey. Tangan pula, okey, kan tadi kita ada buat satu dulang untuk tangan saja, yang muka dah selesai dah. Itu dah mustakmal, tak dipakai dah. Okey, so kita buangkan dia. Okey, so yang satu lagi ini macam biasa juga, tekap tangan kanan kiri. Okey. Ada orang dia buat cara dia adalah satu bekas itu dia buat garisan. Dia buat garisan. So satu tangan kiri, satu tangan kanan. Okey, nak mulakan tangan kanan, dia tekap tangan kiri. Okey, kemudiannya jangan buat macam ni atas dulang tu, bukan. Keluar dulang tu. Okey, macam tu. Okey, kemudiannya macam ni. Bermula daripada hujung. Macam ni. Macam ni. Okey, terus. Pusing ke depan pula. So macam tu. Okey, itu cara dia. Sama juga buat tangan kiri. Okey, tekap tu tangan kiri tu. Okey, tekap tangan kanan. Masa kita nak buat tangan kanan, tekap tangan kiri. Masa nak buat tangan kiri, tekap tangan kanan. Itu. Jangan pula nak buat tangan kanan, tekap tangan kanan. Macam mana nak buat? Okey, itu maksud dia. Ada orang tekap dua-dua. Tekap dua-dua. Tekap dua-dua. Bila tekap dua-dua, bila buat tangan kanan, tak boleh sentuh sini. Tangan kiri. Bila sentuh tangan kiri sini, dia jadi debu tu dah mustakmal. Sebab dah tersentuh, bercampur dengan debu yang telah digunakan. Itu sahaja. Okey. So, selesai itu, maka selesailah bertayamum. Okay. Bolehlah kita untuk bersolat. Cuma untuk membaca Quran, untuk membawa Al-Quran dan sebagainya, itu bab lain. Cuma tayamum ini adalah untuk satu kali solat sahaja. Tak termasuk solat sunat. Maknanya dia hanya terpakai untuk solat fardu sahaja. Ada ulama kata boleh pakai untuk solat sunat. Ada ulama kata dia hanya untuk solat fardu sahaja. Okey. Dan kita akan baca syarat-syarat dia. Okey. Perkara yang membatalkan tayamum. Perkara membatalkan tayamum adalah seperti berikut. Pertamanya adalah apakah perkara yang membatalkan wuduk? Itulah dia perkara yang membatalkan tayamum. Okey. Pertama, ingat lagi tak? Okey. Pertama adalah perkara yang membatalkan wuduk, iaitu pertamanya adalah keluar sesuatu daripada kemulan depan dan kemulan belakang, seperti kentut, seperti kencing, seperti qada hajat besar dan sebagainya. Tak kira lah keluar batu ke, keluar emas ke sebagainya ke, semua adalah batalkan wuduk. Okey, kemudiannya yang kedua adalah bersentuhan laki dan perempuan yang halal untuk berkahwin. Okey, contohnya yang haram berkahwin, anak dengan ayah. Contohnya bapa saudara dengan anak saudara. Contohnya cucu dengan datuk. Okey. Contohnya adalah adik-beradik susu. Okey. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, macam mana bapa tiri dengan anak tiri? Bapa tiri dan anak tiri adalah seperti orang asing. Dia boleh berkahwin, maka wuduknya adalah batal kalau bersentuhan. Okey. Kita tak nak membincangkan, saya tak nak membincangkan berkenaan dengan Ustaz, orang tua Ustaz, umur 80 bersalam, takkan batal wuduk ikut? Itu tak nak bincang, itu perkara khilaf. Okey. Kalau air itu mudah, berwuduklah. Okey. Kemudiannya yang ketiganya, perkara yang batalkan wuduk, tidur tidak tetap. Okey. Papa punggung tidak tetap. Kemudiannya yang keempat adalah murtad. Okey. Yang kelimanya adalah pitam ataupun pensan. Tu. Okey. Perkara-perkara yang membatalkan wuduk, maka dia juga membatalkan tayamum. Okay. Yang istimewanya tayamum ini, yang membatalkan tayamum yang paling istimewa, iaitu jumpa air sebelum mendirikan solat. Okay. Poin dia adalah satu tayamum, satu kali solat sahaja. Okay. Sebelum mendirikan solat, mesti kena cari air dulu. Bukan tayamum terus, bukan. Kena cari air dulu. Okay. Macam mana cari air? Kena cari kawasan berdekatan. Kalau rumah kita tak bayar air, rumah jiran ada, boleh minta tanya. Bukan terus kita bertayamum, bukan. Okay.
dia ada jarak dia. Berapa jauh kita kena cari air, kalau tak jumpa barulah kita boleh buat tayamum. Okey. Kemudiannya adalah tak kira sekalipun kan jumpa sungai pun sekarang tu boleh tayamum, boleh berwuduk, tak ada masalah pun. Okey. Ada orang menggunakan cara melaung. Sebab kalau ada air dia akan balas balik, lantuk balik. Itu cara teknik wallahu a'lam lah. Tak tahulah kaedah sains membuktikan ataupun tidak, wallahu a'lam lah. Okey. Kemudiannya seterusnya adalah orang kata apa? Jumpa air, macam tadi saya cakap ni, jumpa air, tapi air itu ada keperluan yang lebih utama seperti untuk jaga nyawa kita. Okey, maka nak tak nak terpaksa bertayamum. Okey. Kemudiannya, bila dah bertayamum, tiba-tibanya nak mendirikan solat, ada air. Maka tayamum tersebut batal. Kena berwuduk macam biasa. Juga mungkin kita boleh sebutkan isunya adalah, Ustaz, mana lagi afdal? Imam yang bertayamum ataupun makmum yang berwuduk? Lagi utama yang berwuduk. Mungkin itu beza juga. Mungkin ada situasi tak. Tapi tak logik. Sebab macam mana boleh makmum berwuduk, imam bertayamum? Mungkinlah kita boleh kata imam luka sebagainya. Maka lebih elok bagi peluang ke orang lain. Okey. Macam saya dulu, Allah uji dengan ada sikit retak kat ibu jari lepas kemalangan, maka kita pakai bandage. Cumanya bandage itu adalah boleh buka, boleh masuk. Boleh buka, boleh masuk. Sebelum solat, kita berwuduk macam biasa. Kemudian lap kering-kering, pakai balik bandage. Okey, pakai balik bandage. Kemudiannya, solatlah. Tak apa lain tu, tak ada masalah. Yang ni yang imam bertayamum ini. Okey. Kemudiannya seterusnya adalah menemui air. So, wuduk batal, kemudian murtad. Okey. Bilakah kita diharuskan bertayamum? Kita diharuskan bertayamum. Yang pertamanya adalah ketika ketiadaan air, yang mana saya cerita tadi lah, kena usaha dulu. Dan juga yang keduanya, macam sebut tadi lah, air ada, tapi terlalu sedikit, hanya untuk keperluan hidup sahaja. Okey. Kemudiannya, bimbang habis waktu solat ketika mencari dan mendapatkan air. Kemudiannya tidak boleh menggunakan air kerana sakit. Kemudiannya dihalang atau ada halangan untuk mendapatkan air. Isu yang nombor 5 ini kita boleh contohkan adalah ketika mungkin kita masalah air yang sangat serius, sampai ada orang jual air tersebut 1 liter 100. Okey. Kita duit tu nak guna untuk makan, dah tu isu dah. Okey. Okey. Nak makan pun dah susah. Riba dia. Maka itu yang kata terhalang airnya. Okey. Kita mungkin juga boleh contohkan adalah mungkin contohnya di Palestin di lawan Israel. Yang mana air itu sumber itu ada dalam Israel tu. Palestin tak ada air. Wallahu a'lam lah, tapi ini contohlah. Nak pergi tempat air tu memang kena lawan Zionis dulu. Maka itu kita namanya terhalang. Okey, maknanya kita dah diharuskan untuk berwuduk. Jika 4 ke atas tu lah, 4 ke atas tu boleh ke tak? Ada air tapi saja-saja sebab saja nak pergi ke sana pula, nak cuba lawan, tak boleh kalau ada air dekat rumah. Okey. Tidak boleh menggunakan kerana sakit. Sakit kat mana? Sakit di tempat anggota wuduk. Okey. Dulu pernah saya bincangkan, iaitu hukum bertayamum ataupun hukum berwuduk ketika mana anggota wuduk berbalut. Dia ada istilah dalam fiqh, ada nama dia. Bila kita berbandage itu, okey, macam anggota wuduk kita contohnya, macam anggota wuduk kita kaki. Okey, bukan potong, bukan kaki itu adalah kita berbalut mungkin patah sebagainya. Contohnya tangan kita patah sebagainya. Iaitu anggota rukun. Bukan telinga. Ustaz, telinga saya operate lah. Telinga bukan rukun, tak ada masalah. Ustaz, belakang kepala saya Ustaz operate, tak ada masalah. Tapi belakang kepala operate, dibalutnya satu kepala, itu memang biasa. Okey. So macam mana? Maknanya anggota wuduk sudah pun terhalang kat sini. Tapi benda tu kita boleh adjust, kita boleh alih sikit sebagainya sebab nak dapatkan dahi sebagainya. Tu.
Yang paling biasa common yang biasa berlaku adalah tangan patah ataupun kaki patah. Kalau paha patah tak ada masalah. Okey. Maka masa itu dia boleh kita gunakan hukum berwuduk. Cuma ada beberapa pendapat. Ada pendapat yang katakan bahawa boleh berwuduk atas tempat tu je. Ada tempat balutan tu, tempat simen tu boleh wuduk kat situ je. Lalukan air situ je. Bukan basahkan, bukan. Lalukan air. Tu masing-masing pendapat. Nak tahu macam mana yang lagi tepat sebagainya, itulah kita perlukan kepada belajar. Okey, sorry. Putri minta perhatian. Okey. Sekarang gini. Okey. Okey, itulah dengan kaedah berwuduk ataupun bertayamum. Okey. Seterusnya yang terakhir adalah perhatian, perkara-perkara yang perlu diambil perhatian sebelum bertayamum. Yang pertamanya adalah debu digunakan debu tanah yang suci, tidak bercampur dengan bahan lain dan belum digunakan. Yang keduanya, 2 kali tepukan pada 2 permukaan debu yang berlainan. Bahagian pertama untuk menyapu muka, bahagian kedua untuk menyapu kedua belah tangan kita. Saya dah tunjuk tadi. Kemudiannya pastikan tiada najis pada badan atau pakaian kita ketika mana bertayamum. Seperti mana kita berwuduk jugalah. Bertayamum pun sama juga, kena pastikan tiada wuduk pada pakaian dan juga pada badan. Okey, dilakukan setelah masuk waktu solat. Dengan azan dulu masuk waktu solat barulah kita boleh bertayamum. Bukan tayamum pukul 12. Okey, itulah yang bagi tahu berkenaan dengan maknanya kena masuk waktu solat dulu barulah kita boleh bertayamum. Tak boleh bertayamum, Ustaz, saya tayamum awal, Ustaz, prepare. Okey, tak boleh. Dia tak ada istilah prepare tu, dia tak ada. Dia memang kena masuk waktu solat dulu barulah kita boleh bertayamum dan juga kena usahakan. Maknanya kalau Zuhur masuk pukul 1, pukul 12 tu kita dah cari dah air. Cuba cari air dan sebagainya. Cuba tanya kawan-kawan, bro, kat rumah ada air tak? Nak guna nak wuduk sebagainya tu macam tu. Okey. Dulu kan kat Selangor ni kan biasa berlakukan masalah air dan sebagainya. Maka tapi kena ingat, masalah air mungkin berlaku kat USJ je, kat Shah Alam tak ada masalah air. Boleh kat Shah Alam. Ataupun mungkin berlaku kat USJ, tapi masjid-masjid Syabas ataupun Air Selangor tolong hantar air dan sebagainya, maka tak ada masalah. Sebab itulah bila berlaku isu air ni, krisis air ni, biasanya akan ada beberapa pihak yang ambil kesempatan. Sebab dia tahu air kat masjid ada, maka mereka bawa tu dia berbotol-botol, bawa balik rumah untuk diri sendiri. Sedangkan terlupa bahawa masjid itu adalah hak milik umum. Itu kadang salah faham dan juga salah laku lah. Itu namanya akhlak. Okey. Adab untuk kata apa bila bermasyarakat. Okey. Okey, itu itulah berkenaan dengan wuduk kita ataupun tayamum kita pada hari ini. Jadi saya rasa kita nak buat benda ni untuk masalah kita air susahlah. Tapi mungkin ketika kita diuji dengan patah kaki ataupun patah tangan dan sebagainya. Ini dalam bab simen bab simen. Kalau bab setakat balut luka itu tak ada masalah, boleh buka dan sebagainya. Okey. Dan juga kemudiannya luka itu tidak membatalkan wuduk ataupun tayamum. Tak ada. Macam saya sebutlah, darah haid juga tak batalkan wuduk, cuma dia tak boleh solat dan dia wajib mandi bila dah kering. Macam air mani juga tak batalkan wuduk, cuma nak solat kena mandi wajib dulu baru boleh solat. Okey. So itulah pembicaraan kita pada malam ini.
Kalau ada soal jawab, okay, sebelum kita nak bincangkan yang isu yang saya sebut tadi lah berkenaan tayamum dan juga perkara-perkara berkaitan dengan tayamum yang berlaku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, kalau air tak ada, mandi wajib macam mana? Okey, mandi wajib dengan bertayamum. Bertayamum. Lepas tu macam mana? Apa tu? Sekejap, Nak basuh bersihkan bahagian. apa? Sebab itu dia air ni ada tingkatan dia. Pertama yang paling utama air untuk diri kita, untuk hidup. Okey. Yang kedua air untuk istinja. Sebab apa? Istinja ini yang boleh kita gunakan batu sebagainya itu untuk lubang je. Sekiranya najis itu dah kena dinding-dinding sebagainya, dah tak boleh istinja dah tu. Dia kena gunakan air. Itu cara dia. Okey. Wuduk barulah bawah dia. Maknanya sekarang ni kena settlekan yang atas dulu. Okey. Air ada sikit, maka yang sikit tu guna untuk bersihkan najis tu dulu. Barulah bertayamum. Itu. Maknanya tayamum itulah. Bila bertayamum, kalau untuk mandi wajib, saya akan bertayamum untuk mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Kena ada macam tu. Kalau untuk berwuduk, saya akan bertayamum pun dah cukup. Sebab tayamum memang untuk wuduk. Cuma ada masa memang boleh digunakan untuk mandi besar. Mandi besar. Angkat hadas besar. Okey. Seperti apa contoh yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Seorang sahabat cedera. Okey. Tapi dia bersama isteri, jadi dia perlukan mandi wajib. Okey, bila dah macam tu, mereka tanya, beliau tanyalah sahabat-sahabat lain macam mana. Sahabat lain kata wajib mandi. Bila dah wajib mandi, ada luka tak boleh kena air. Kemudiannya dia makin teruk, kemudiannya meninggal. Okey, maka bila isu ni ditanya kepada Nabi, Nabi kata orang kata apa? Dosa besar. Macam itulah, ayat dia macam itulah. Maknanya salah besarlah. Siapa yang bagi fatwa kena mandi wajib guna air itu. Sedangkan Islam ini mudah, maka sepatutnya guna debu ataupun tayamum sahaja. Sebab mudarat lagi besar kalau dia guna air. Okey. Itu maksud dia. Tapi kena pastikan air dulu lah. Kena pastikan air dulu. Okey, kalau kata dia orang itu dia paling atas kaki kan. Lepas dia tak boleh mandi, lepas tu dia mimpi basah. Macam mana nak basuh bersih? Okey. Bila dia mimpi basah, dia berbalut. Okey. Bila dia berbalut, macam saya sebut tadi lah. Bila bab berbalut ini, dia ada banyak benda kita kena belajar. Okey. Pertamanya nak mandi wajib. Macam mana nak mandi wajib kalau ada bahagian yang tak boleh sentuh air? Okey. Kan tetapi bila nak berwuduk macam mana pula? Sedangkan benda tu tak kena dengan tu. Contohnya, dia operate perut. Okay, contohnya, dia operate perut. So, operate perut, maka perut ini akan dijahit. Kemudiannya dibalut. Balutlah biasalah. Okay. Ustaz, dia mimpi basah semalam Ustaz. Macam mana dia nak mandi? Macam mana nak mandi? Okay. Maka, sama ada macam saya sebut tadi, sama ada kita boleh ambil pandangan boleh bertayamum, ataupun tapi bila berwuduk dia kena berwuduk macam biasa sebab dia operate perut sahaja. Untuk mandi wajib dia memang terhalang sebab mandi wajib kan kena semua sampai satu badan. Manakala untuk berwuduk perut bukan anggota wuduk, maka dia kena berwuduk macam biasa. Macam tu. So benda ni macam ni kalau malam ni saya begitu tak settle sebab dia pandangan banyak sangat pandangan. Bila berlaku tu lah baru kita boleh buat kajian kes. Kalau contoh macam ni, susah nak buat. Sebab kajian kes dulu macam mana sebagainya barulah kita boleh bentangkan. Sebab memang ada orang buat kajian kes, isu-isu berkenaan dengan apakah cara nak mandi wajib dalam keadaan contohnya perut berbalut ataupun tangan patah ataupun kaki patah macam mana. Dan mereka biasanya akan bentangkan pandangan mazhab masing-masing. Pandangan mazhab ni macam ni. Mazhab Syafi'i sekalipun dia ada pecah-pecah dia. Ada pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i sekalipun. Ada.
Okey. Ah, Terima kasih. okey, sama. Okey. Ada soalan lain? Berkenaan dengan tayamum. Okey, dalam bab ini sama juga boleh kita gunakan adalah sekiranya menggunakan air itu boleh bagi mudarat, seperti air itu terlampau sejuk. Tapi terlampau sejuk ni bukan kat sini lah, kat Antartika lah. Guna air itu kita boleh, tangan kita boleh beku. Boleh beku. Okey, macam mudarat maka kita boleh bertayamum. Ada orang macam tu. Tapi benda ini atas ikhtiar. Ada orang dah air itu terlampau sejuk, maka dia ambil air itu dibiarkan dulu ataupun dimasak dulu. Dimasak, bila masak dah ini, bila suam ataupun lebih daripada suam, maknanya nak kesejuk itu, barulah dia berwuduk. Benda tak ada masalah, benda boleh buat. Banyaklah benda ni banyak cabaran. Kalau nak ni, Alhamdulillah memang benda ni bagus, best sebab boleh ni. Tapi nak praktikal tu saya cakap tadi, nak praktikal memang susah nak praktikal sebab masalah air, Alhamdulillah kita tak ada masalah lah insyaAllah. Cuma tinggal nak gunakan air, sama ada mudarat untuk kita gunakan air ataupun kita tak ada masalah untuk gunakan air. Okey, ada soalan? Okey, ada soalan lain? Okey, tak ada soalan Okey. Kalau tak ada soalan, insyaAllah kita break kejap. Pukul 9 nanti, saya nak uruskan puteri dulu. Okey, pukul 9 kita sambung untuk ibadah dalam bab tayamum dan juga yang berkaitan. Okey, insyaAllah. Yang mana kalau... Okey, sekejap. Okey, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita sambung balik. Kita nak berbicarakan berkenaan dengan hashtag pengukuhan ibadah dalam bab tayamum dan perkara-perkara yang berkaitan. Okay. Pertamanya perkara yang berkaitan yang kita cerita tadilah, macam mana nak mandi wajib ataupun macam mana nak berwuduk, sedangkan anggota mandi wajib ataupun anggota berwuduk tersebut di simen. Okey, kejap kita cuba Google anggota simen, anggota wuduk. Boleh baca dalam fatwa Irsyadul Fatawa Mufti Wilayah. Boleh baca dalam banyak sumber berkenaan dengan tayamum. Okey. Kalau sini saya boleh saya bagikan tayamum yang hospital sedang keluarkan. Saya pun nak bagi tahu, banyak hospital sekarang ini menjadi hospital mesra ibadah. Okey, mesra ibadah. Contohnya Shah Alam, mungkin juga sedang. Shah Alam kami di Masjid Al-Falah kami pernah direct terus. Memang dia buat dan sebagainya. Ada dapat orang kata apa? Dia punya pamphlet sebagainya tu. Okey. So saya share satu ni yang hospital sedang, mana message. Check. Okey. Okay, saya send kat ni, dekat Zoom ni, PDF dia. Nanti saya share sekali dalam WhatsApp untuk link dia untuk sebab Zoom ni habis kat sini je lah. Tapi WhatsApp nanti dia kekal lama sikit lah. Okay. So boleh tengok macam mana cara dia sebagainya. Boleh tengok kaedah dia dan sebagainya, gambar dia sebagainya lah. Cuma mereka tak membincangkan bagaimanakah bila anggota wuduk itu yang terhalang.
Okey, anggota wuduk berbalut. Okey. Mufti Waleh ada tulis. Okey, saya share lah. Saya share link dia. Irsyad Al-Kafi. Dulu pernah, cuma wallahualam link dia kan, tahulah kat mana link dia kan. Okey. Satu lagi saya bagi, boleh bacalah untuk ilmu pengetahuan. Kod-kod supaya ini berlaku kat kita. Okey. Itu yang pertama. Okey. Yang kedua, dalam bab bagaimanakah nak mandikan jenazah yang terbakar ataupun rentung ataupun hancur. Okey. Pertamanya nak bagi tahu jenazah ini ataupun kita ini, diri kita ni, kalau diri kita melecur, kita tak boleh kena air langsung sebab bila kena air lagi mudarat. Okey. Sekiranya jenazah ataupun si mati itu rentung, kalau kena air, daging itu akan jatuh, tup jatuh, tup jatuh macam tu. Okey. Sebab itu bila dah macam tu, maka mereka akan mudahkan dengan cara bertayamum. Bertayamum, kita lah, ya hiduplah tayamum kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk ini, okay, ke muka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saja aku bertayamum, mengangkat bertayamum kepada semati ini kerana tak tayamum. Okay, lepas tu, yang kedua, tayamum. Tayamum. Okay. Jangan pula kata, Ustaz, macam mana mereka cari debu tanah? Macam mana susah? Tak. Biasanya pengurusan jenazah ini, mereka dah sediakan, mereka akan cari yang macam bedak saya cakap tadi tu. Okay. Macam contohnya yang sabun tersetuh, sabun taharah yang saya beritahu tu, dekat Tesco ada jual 6 ataupun 7 ringgit tu. Okay. Mereka ada juga, benda tu ada jual kat pasaran sebenarnya. Cuma tinggal carilah. Kalau nak cari, boleh tengok kat Shopee contohnya. Shopee ada je benda tu. Tinggal cari dengan tak cari je. Ataupun nak beli dengan tak beli je. Ini tambah pula 666 pula ni. Okey. Debu tayamum. Debu tayamum halal. Ada debu yang halal. Ada? RM9.90. Tinggal nak tak nak je. Okey. Kalau dulu masa kita kelas mualaf ini bawah MAIS, dulu biasanya saya ambil debu tayamum ini kat MAIS untuk bawa balik untuk bagi siapa-siapa yang nak. Okey, itu. Okey. Seterusnya, bagi mereka mayat yang hancur, dibom ke sebagainya ataupun yang berlaku pada pesawat emas tu, nama emas apa lupa dah. Kena Google pula. MH17. MH17 ataupun juga pesawat yang dulu pernah meletup dekat Johor dulu dan sebagainya itu, yang hilang tu MH370, ni MH17. Okey. Bila dah mayat ini dah hancur lebur, tak tahu yang mana, maka diserahkan kepada pihak agama untuk buat. Okey. Pihak agama macam mana nak buat? Agama sekiranya dalam senarai senarai passenger, senarai penumpang. Dalam senarai penumpang itu bercampur jenazah bercampur dengan bukan Islam dengan Islam, maka mereka ijtihad, itu nama ijtihad. Mereka tengok ini mungkin dia, ini mungkin dia, mungkin sebagainya macam tu. Okey. Mereka tak sempatnya nak cari DNA tak ada dah. Okey, maka mereka ambil yang mana ni, mereka cukup mereka macam kita basuh daging itulah. Basuh daging letak dalam bakul macam tu. Okey. Macam tu je. So, macam mana nak mandikan jenazah tersebut? Okey, ada orang bertayamum, ada orang mandi macam biasa terpulang melihat kepada jenazah. Okey. So, kalau untuk jenazah yang mati rentung, yang meninggal sebab rentung, terbakar dan sebagainya, maka terbaiknya adalah untuk selamatkan jenazah dengan cara bertayamum. Okey. Untuk COVID macam mana Ustaz? Untuk COVID,
COVID bergantung. So macam mana? Okey, dalam masalah COVID ini, dia terpalit dengan isu keselamatan. Okey, keselamatan kepada pemandi jenazah. Okey, bukan kepada jenazah, jenazah dah selesai, kepada pemandi jenazah. Maka untuk kurangkan mudarat, maka mereka boleh bertayamum. Cukup bertayamum. Maknanya jenazah dibersihkan, najis dan sebagainya, maka cukup dengan bertayamum. Okay, jangan pula kata, Ustaz, itu rezeki di mana? Boleh macam tu, Ustaz? Tak apa, tak ada masalah. Kita ada orang yang boleh ada ilmu untuk berijtihad, maka ijtihad dia itulah. Okay. Mereka yang ada ilmu untuk berijtihad, mereka yang ada, orang kata apa, ada kelebihan untuk berijtihad, dia dapat 2 pahala. Satu sebab dia ijtihad, satu sebab dia betul. Kalau dia salah pun dia dapat satu juga sebab dia berijtihad. Sebab ijtihad ini tak semestinya betul, tak semestinya salah. Okay. Yang penting adalah berijtihad. Okay. Contohnya adalah macam arah kiblat. Tapi arah kiblat kita boleh ijtihad. Sebab contohnya kita kat sini, macam saya sebut semalam, kita susah pergi surau, pergi masjid. Tapi mungkin dalam hutan, tengah laut, contohnya tengah laut, dalam hutan, tak boleh buat apa dah. Memang tak ada masjid. So nak tak nak memang kena berijtihad kat mana kiblat. Nak ijtihad, kena ada ilmu. Bukannya boleh, mungkin sini. Tak boleh. Kena ilmu tengok matahari. Matahari kat mana. Okay. Dalam konteks ni juga, kalau kita kat laut, kita tak boleh guna yang matahari ni. Sebab kat laut, bila dalam kenderaan, ada pendapat ulama' dikatakan ikut kepala tu ke mana. Maknanya kiblat kita ikut arah kepala. Sebab bila dalam kenderaan, kenderaan ni bergerak. Memang ia mungkin, Ustaz, kiblat mesin kat sini. Ya betul. 1 kilometer lagi, kat sini lagi ke? Mungkin dah berubah. Ikut kepala ke mana. Sebab itu bila dalam kapal terbang contohnya, yang dapat pergi travel ke Mekah ke mana-mana ke sebagainya. Okey, contohnya nak balik Sabah Sarawak contohnya. Balik Sabah Sarawak, flight dia adalah pukul 1 petang. Okey. Keluar daripada flight akan sampai di Sarawak, di Sabah Sarawak mungkin pukul 3, pukul 4. Masa tu asar Zuhur dah habis. Maka dia boleh solat dalam kenderaan itu, duduk atas kursi dia tu. Okey, kita ada wuduk di atas kursi itu, Allahu Akbar, duduk depan. Tak payah duduk berdiri sebentar, tak apa, tak perlu pun. Cukup itu sahaja sudah mencukupi. Solat atas kenderaan. Sama juga dulu pun pernah ada kalian yang bertanya, Ustaz, saya sangkut kat jam. Saya masuk highway pukul 4, pukul 7 tak keluar lagi highway, Ustaz. So macam mana dengan asar saya, Ustaz? So kalau wuduk ada lagi, duduk elok-elok, Allahu Akbar. Angkat takbir. Macam biasa, saya solat fardu asar, 4 rakaat kan Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Itu sudah mencukupi. Sebab kita dalam keadaan darurat. Tak boleh nak cari tempat sujud yang selesa. Okay. Macam mana nak rokok, tunduk sikit. Okay. Bangun, tidak, sujud, tunduk lebih sikit. Tunduk lebih lagi sikit. Tak perlulah tunduk sampai atas steering, tak perlu, tunduk gitu je. Takut lebih-lebih nanti, takut tertekan minyak ke, tertekan sebagainya, lain pula jadinya. Okay. Dalam masa yang sama, mata ke depan. Okay. Kena bersedialah, kecuali kita nak berdiri tepi. Berdiri tepi tu risiko juga, takut kena saman satu lagi takut kenderaan yang lain melanggar kita. Isu yang lain pula tu. Okay. Itulah dalam bab macam mana Islam ini memudahkan umat dia. Tak ada salah pun, tak susah pun, insya-Allah. Yang penting sekali, macam mana sekalipun poin dia apa kita belajar pada hari ini berkenaan dengan wuduk dan juga tayamum ini, apa jadi sekalipun solat wajib didirikan. Melainkan kita bukan Islam, kita koma, kita pengsan, kita pitam ataupun kita tak berakal, okey, kemudiannya kita belum balik. Okey. Kalau mandi wajib, tayamum macam mana? Tayamum macam tayamum itulah. Tayamum. Muka dengan tangan cukup. Tapi niatnya sahaja aku bertayamum untuk mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Bila jumpa air, kena mandi. Bila jumpa air balik, kena mandi balik. Okay, poin dia tayamum ini, bila ketiadaan air.
Tapi bila jumpa air, kena mandi balik. Sama juga adalah bila kita macam tadi yang berbalut tadi itu, sama jugalah bila dah kata apa, dah sembuh, dah terbuka balutan sebagainya, mandilah. Mandi wajib ini sebenarnya mandi macam biasa je. Cumanya mandi yang kita ada niat. Saja aku mandi wajib untuk mengangkat dosa kerana Allah Ta'ala. Mandi biasa itu, kalau kita banyak saya aku mandi kerana Allah Ta'ala, mandi sunat, dapat pahala. Tapi kalau kita mandi tak baca doa, tak baca niat sebagainya, tak ada masalah pun. Itu beza dia. Kalau mandi wajib, tak baca niat, tak kira mandi wajib. Walaupun kita baca Bismillahirrahmanirrahim, tak kira, dia mesti ada niat untuk mandi wajib tersebut. Okey, terima kasih yang bertanya. Belum? Okey, ada soalan lain? Kita ada baki 6 minit. Satu soalan Ustaz. Sila. Okey. Andai kata seseorang tu dia pergi ke luar negara, contoh kata ke US lepas tu dia meninggal kat sana, dan cara yang paling baik ialah bawa mayat balik ke sini ataupun hadis Nabi sebut, terima kasih Abang Zul. Okey. Hadis Nabi sebut kat mana jenazah itu meninggal, kat situlah dia dikebumikan. Itu poin utama. Itu poin paling mudah saya, poin utama tu. Okey. Sebab apa? Nanti menyeksa jenazah. Sebab kat sini pun jenazah pun masuk dalam kubur juga, masuk dalam tanah juga, sama je. Sebab dan juga kemudiannya dalam polisi flight kapal terbang, nak bawa naik dalam kapal terbang, dia akan dikira sebagai kargo. Nak jadi kargo, dia kena hilangkan air sebagainya, maka jenazah akan dipostmortem, dibedah, buang air sebagainya, wallahualam lah cara-cara tu, disedut air dan sebagainya, maka boleh mendera jenazah. Maka seeloknya simpanlah kat mana dia kat mana dia mati. Sebab apa? Kalau dikata okey kat sana mahal lah Ustaz, buat balik Malaysia lagi mahal, nak naik flight tu berapa puluh ribu sebagainya. Okay. Mungkin dia kata juga, Ustaz, nanti keluarga saya rindu doa je. Doa kat atas jalan, ya Allah ampunkanlah dosa ayahku dan sebagainya. Benda inilah yang perlu didedahkan, disampaikan, didakwahkan kepada semua orang. Sebab biasa berlaku bila meninggal kat mana-mana nak buat balik, alasan dekat dengan keluarga. Sedangkan dia sudah keluar daripada dunia dah. Dia tak ada apa-apa dah. Tak ada hubungan dengan dunia dah pun. Kat akhirat nanti pun dia tak tanya dah siapa ayah kamu dan sebagainya. Dia dah fikir untuk diri dia sendiri sahaja. Tapi kalau rasa nak bawa balik, terpulanglah, terserah. Tak ada masalah. Kalau kat Malaysia ini, kalau Semenanjung, kita ada van jenazah, bolehlah bawa tu, bayarlah 300-400 hadiah kat pemandu van dan sebagainya. Tak ada masalah lah, terpulanglah tu. Cuma nak bagi, kalau suasana COVID sekarang ni di masjid Falah kami dimaklumkan, bila berlaku kematian, hospital akan tahan dulu sebab untuk tunggu hasil swab tu. Kalau negatif, masjid uruskan. Kalau positif, hospital selesaikan. Hasil swab tu biasanya 24 jam. Tunggu 24 jam. Kemudian tiba-tiba nak balik pula, ambil masa pula sebagainya. Terpulanglah. Kita hanya boleh bagi tahu terpulang kepada keluarga macam mana pun. Dia sebab yang susah nak jawab tu, Ustaz, saya nak biar ayah saya dekat dengan keluarga kami. Tak apalah. Nanti cakap lebih-lebihkan, nanti dia kata pula, Ustaz, ayah pernah meninggal? Tak pernah. Ustaz tak rasa apa kami rasa? Itu benda tu memang memang tak jawab. Itu tak jawab. Okey. Ustaz, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, Pak Yasmin. Ustaz, tadi Ustaz cakap kalau orang yang ada sikit COVID tu kalau dia meninggal jenazah dia diorang tak boleh mandikan kan kerana dia akan merebak kan kalau kita sentuh all that semua.
Ya. So bagaimana diorang mandikan jenazah tu, Ustaz? Dia guna tayamum. Dia tak mandikan. Dia guna tayamum sahaja. Dia bersihkan dulu, dia bersihkan mana yang patut, najis-najis ke ataupun ada tempat yang apa biasa cucuk darah, cucuk jarum dan sebagainya, bersihkan dulu, elok-elok, tak ada najis. Mereka tayamum lah. Itu sebenarnya bergantung kepada tukang juru mandi dia. Juru mandi tengok dia macam mana. Wallahu a'lam. Mereka ada kepakaran masing-masing. Ada yang dimandikan dalam keadaan biasa, ada yang dimandikan dalam tayamum. Tak ada masalah. Okey? Untuk COVID saja Ustaz. Kalau Ustaz, untuk COVID saja kan kalau dia kena Kalau dia meninggal, contohnya dia meninggal sebab dia still boleh lagi kerana dia merebat through darah. So sentuhan. COVID sentuhan. Dia beza dengan kalau AIDS. Kalau HIV, dia bukan melalui sentuhan, dia melalui darah. So HIV mereka akan mandikan, tak ada masalah. Cumanya yang mandikan itu adalah bukan orang biasa, geng-geng profesional. Dan mereka mandikan guna air klorok sebagainya. Wallahualam, adalah cara-cara mereka. Untuk COVID, sebab sebarang COVID melalui sentuhan, maka sekiranya mereka nampak mudarat lagi besar dengan gunakan air, walaupun pakai glove sekalipun, maka mereka guna tayamum. Sebab tayamum lagi ringan. Sebab tanah dia tak akan merebak, tanah ke tanah tak akan ni, tapi air dia betul merebak. Okey Ustaz, terima kasih. Ini apa yang saya melihat dan apa yang saya dengar lah. Wallahualam. Saya pun kalau orang kata Ustaz, jom mandikan jenazah COVID, minta maaf lah. Minta maaf memang tak lah. Bagi yang betul-betul profesional lah. Sebab saya dalam bab pengalaman mandikan jenazah, saya mandikan sekali saja jenazah. Sekali je. Sahabat kita. Itu je saya mandikan. Ada soalan. Ya. Ustaz. Kalau kita kat luar negara yang tempat sejuk, kita nak ambil air wuduk. Lepas tu, kalau kita pakai stocking atau kasut boleh ke ambil wuduk? Macam dia tu? Itu namanya pakai khuf. Pakai khuf ini adalah satu stocking ataupun satu kasut kulit yang tutup satu kaki itu tanpa lubang. Itu namanya khuf. Okey. Khuf ini macam mana jadinya? Khuf ini adalah bila kita ambil wuduk, selepas wuduk pakai khuf, bila kita kentut ke, bersentuhan lelaki perempuan ke, itu tak batalkan wuduk. Tapi itu tak batalkan khuf tu. Okey. Sebab apa? Bila kita pakai khuf, okey, kita masa berwuduk, masa basuh kaki itu, kita lalukan air atas khuf tu je. Tak perlu buka stocking tu. Okey. Akan tetapi, kalau kita masuk toilet, buang air kecil ke, buang air besar ke, maka khuf itu sudah pun terbatal. Okey. Khuf ini bukan stocking, bukan stocking cotton tu, bukan stocking kain tu, bukan. Khuf ini adalah kulit. Kulit lembu lah, jangan salah faham kulit kebau pendek tu pula, bukan, kulit lembu. Kat Maidin ada jual, khuf namanya. Berapa itu beli? RM10 rasanya, RM10. Boleh lah try pakai. Cuma nak berwuduk tak payahlah. Nak berwuduk buka lah khuf tu, wuduk macam biasa. Cuma kalau nak mandi wajib, khuf kena buka. Khuf untuk wuduk saja, mandi wajib tak boleh. Kalau kat negara sejuk, kita kat Antartika dan sebagainya, mereka ada cara dia untuk sejuk, untuk panaskan air yang sejuk tersebut. Mereka masak ke, mereka proses untuk jadi sejuk air tu. Tu. Tengok kat National Geographic dan sebagainya, bagaimanakah mereka gunakan air salji itu, mereka cairkan menjadi air, kemudian tunggu dia panas sikit, gunakan air tersebut. Ataupun kita boleh gunakan. Ustaz. Ya. Apa dia? Apa dia? Cakaplah.
Tarik kalau susah. Senyap tu lah. Internet connection is unstable. Okay. InsyaAllah kelas stalking saja ke? Khuf stalking je. Khuf stalking. Khuf itu kat pejabat benda tu. Saya tak tunjuk lah. Dia bukan kasut, dia stalking. Tapi kita boleh berjalan gunakan benda tu. Dia bukan kasut. Dia macam stalking kita tu, yang stalking tu, kat tepi dia tu ada zip. Tapi dia kulit. So memang air tak akan masuk. Itu sahaja. So bila kita zip itu, air tak akan masuk. So kita boleh wuduk. Dia tak boleh guna hukum untuk stocking biasa. Sebab stocking biasa basah. Kalau orang Mesir dulu, dia cara mudah, dia pakai kasut. Bila berwuduk, dia tak nak buka stocking. Dia kata nanti kena pakai balik stocking ni balik. So tak payah buka. So dia adalah berwuduk terus pakai stocking tersebut. Okay. Berwuduk terus tak ada masalah sebab berwuduk. Ini dia sapu saja air tu, dia ni apa kata keringkan, lepas tu dia sapu atas stocking tu. Tak kena. Macam kita lah. Okay. Kita contohnya biasanya adalah kita terjun sungai, contohnya terjun laut sebagainya, adalah contoh tangan, kita pakai lengan tangan panjang kan, malas nak singsing, kita terus selam tu tak ada masalah sebab memanglah kain ni kain bukan kali air pun, so memang air kena kat ni kita pun tak ada masalah. Yang masalahnya bila dia menyapu air sahaja, sapu je. Sedangkan dia hukum dia kena basuh kaki tu. Kaki je lah. Hukum ni bab kaki je. Tak ada bab tangan lain sebagainya, tak ada. Okay. Esok kita akan baca topik Tauhid penutup bulan Mei, yang mana Tauhid besok berkenaan dengan 3 jenis Tauhid. Kita belajar Rububiyah, Uluhiyah dan juga Asma' wa Sifat. Automatik kita khatam buku Tauhid tak 1 pada besok insyaAllah. Okay. Untuk malam ni ada soalan lain? Soalan komputer ni. Tayamum mayat macam mana? Macam mana kita tayamum lah? Yang tukang mandi mayat, okey, tukang mandi mayat akan berniat, saja aku bertayamum ke atas jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Macam saya buat tadi tu, macam tu. Pergi ke muka, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Kemudiannya, untuk tangan, buat macam tu. Pergi kat tangan dia, pegang kiri. Sama juga tangan kiri, macam tu juga. Macam tu je. Okay. Yang buat itu adalah kita biasa kita yang sama jantina lah. Kalau laki-laki lah buat, kalau perempuan lah buat. Walaupun orang kata tak apalah suami boleh buat, tak apalah. Kalau boleh tutup pintu fitnah, tutuplah. Takut lain pula jadinya. Orang ramai tak faham. Okey. Okey, tak ada soalan lain. Jika tak ada soalan lain, insyaAllah besok kita akan sambung lagi untuk kelas sesi yang terakhir untuk bulan Mei. Terima kasih banyak-banyak kepada yang join daripada yang sentiasa ada daripada sebelum raya. Sebab sebelum raya itu kita buat pengisian untuk adab-adab berhari raya. Kemudiannya sampai sekarang inilah sesi yang ke-8, sesi yang ke-7. Okay, sekejap nak screenshot. Oh, ada Puan Rika dah. Dia, Mat, nanti saya cadangkan Mat tulis kat Mat punya nama nanti, Muhammad dan Rifka. Baru mudah. kalau ada Puan Rifka lah. Tak apalah kalau ada. Sebab tadi saya nak buat rekod untuk kehadiran, ada satu tu Puan Rifka tak ada.
Jadi saya kena mencari screenshot yang saya nak buat-buat ni, cari. Oh ada. Nampak. Okey. Ni siapa Muhammad ni? Muhammad saja ni siapa ni? Muhammad saja ni tak pernah nampak ni. Ni pertama nampak ni. Dia tukar nama. Kok salah? Soalah. Oh, hari ni Cik Amita tak ada ya? Cik Amita tak ada. Ajaib tak ada ni. Okey, ada soalan lain? Tak ada soalan, kita kira 9 kita tutup lah. Okay, sambil-sambil saya siapkan kehadiran. Sekarang ni mudahnya, sebab macam saya cakap tadi, 20 hari bulan tutup. So untuk praktikal bulan Jun nanti, so sekarang ni saya kena tulis kehadiran tu on the spot terus. Tak simpan-simpan dah. Boleh terus kehadiran terus. So sekarang ni, tapi tak adalah nak tanya siapa. Tai Long, ya saya. Kita tengok pada rekod je lah. Kita, Ashikin Farhana, Justin ada, Lau on Puan, Juli ada, Fatih ada, Upin tak ada, Nicholas ada. Nicholas sihat ke? Syukri tak ada, Alisha ada. Okay, Madiyah tak ada. Madiyah tak ada. Zahra ada. Okay, tak ada. Zahra ada. Okay, Halimah tak ada. Ong Engkiat. Oh. Okay, Riza tak ada. Rifka ada. Ridwan ada. Fernando tak ada. Okay, selesai kehadiran malam ini untuk beberapa orang. Okay, terima kasih banyak-banyak kerana join kelas pada malam ini. Oh.